artinya ani qasad. Fardha ta'arud, zuhri ta'yin. Jadi dalam kita ni melafazkan lafaz niat sembahyang, tiga ni mesti ada. Kalau kurang, contoh usolli zuhri, tapi tidak tahu adakah ia sunat zuhur ataupun fardu zuhur. Contoh. Okey, kalau tadi tinggalkan fardu zuhri, tapi qasadnya ada, tidak sah. Ingat kalau kita meninggalkan salah satu daripada tiga ni, solat tidak sah dan tidak diterima. Kita solat, kita sampai pada ayat kelima, kita stop. Kalau sembahyang seorang lah, kalau sembahyang imam memang kita dapat anilah, kita have to follow imam sebab kita menjadi makmum. Ini yang biasa saya buat, yang memang saya amalkan sampai masa ni. Alhamdulillah. Apa yang saya buat? Azan mau. Okey, kalau sekiranya dalam perbuatan bodoh tu, habis kita ni bodoh, ada orang pengennya dilapnya aing bodoh tu. Kenapa? Di anunya, di tapisnya cuma tu. Rasanya macam basah tu kan dikeringinya cuma tu. Ataupun perbuatan-perbuatan yang makruh. Sebelum ni kita ni tahu apa yang lurus dan apa yang salah. It's good that macam ada orang menilai kita ni tu macam perbuatan kita ni setiap hari. Ni orang macam it's a norm for kita ni, tapi macam kalau orang melihat menagur lagi better lah, in a way that we can improvise. And sebenarnya rupanya sebelum ada macam ida cukup from the consultation ni, this one-to-one ni lah macam dari segi teguran itu macam memang macam nyurang in the, you know, like some teguran could be demotivating. Ani this kind of teguran ni, it's really macam membina lah. Artinya ani qasad. Fardha ta'arud, zuhri ta'yin. Jadi dalam kita ni melafazkan lafaz niat sembahyang, tiga ni mesti ada. Kalau kurang, contoh usolli zuhri, tapi tidak tahu adakah ia sunat zuhur ataupun fardu zuhur. Contoh. Okey, kalau tadi tinggalkan fardu zuhri, tapi qasadnya ada, tidak sah. Ingat kalau kita meninggalkan salah satu daripada tiga ni, solat tidak sah dan tidak diterima. Kita solat, kita sampai pada ayat kelima, kita stop. Kalau sembahyang seorang lah, kalau sembahyang imam memang kita dapat anilah, kita have to follow imam sebab kita menjadi makmum. Ini yang biasa saya buat, yang memang saya amalkan sampai masa ni. Alhamdulillah. Apa yang saya buat? Azan mau. Okey, kalau sekiranya dalam perbuatan bodoh tu, habis kita ni bodoh, ada orang pengennya dilapnya aing bodoh tu. Kenapa? Di anunya, di tapisnya cuma tu. Rasanya macam basah tu kan dikeringinya cuma tu. Ataupun perbuatan-perbuatan yang makruh. Sebelum ni kita ni tahu apa yang lurus dan apa yang salah. It's good that macam ada orang menilai kita ni tu macam perbuatan kita ni setiap hari. Ni orang macam it's a norm for kita ni, tapi macam kalau orang melihat menagur lagi better lah, in a way that we can improvise. And sebenarnya rupanya sebelum ada macam ida cukup from the consultation ni, this one-to-one ni lah macam dari segi teguran itu macam memang macam nyurang in the, you know, like some teguran could be demotivating. Ani this kind of teguran ni, it's really macam membina lah.
Okay, tes. Ada suara? Boleh bantu saya untuk kalau ada suara, boleh bagi tahu ada suara? Okay? Sebab saya paling pakai earpiece. Boleh bantu saya? Okay, ada suara? Yes, ada audio, Masya Allah. Okay, terima kasih. Ada, Masya Allah. Okay, jadi saya nak pakai earpiece sebab saya pakai earpiece Indah keluar suara. Pasarkan audio, Masya Allah. Sekejap, saya cuba dulu. Tes, boleh dengar suara? Ada suara? Ada? Boleh bantu? Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Okay, sudah dapat saya connect pakai earpiece. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mula sesi kita ni. Masya Allah, suara macam kori. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Okay. Maaf sebab saya kamera yang dipakainya. Jadi saya mohon maaf kalau sekiranya cahaya kurang baik, kurang molek dan suara pun ada beberapa kedengaran. Jadi saya mohon maaf. Maklum, cuti sudah kelas. Masya Allah. Okay, jadi insya Allah saya akan mulakan sesi ini pada hari ini. Insya Allah kita ni baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Kemudian kita ni niatkan selain Al-Fatihah itu untuk diri kita ni sendiri, untuk kedua ibu bapa kita ni, untuk saudara mara kita ni, untuk anak-anak kita ni, keluarga kita ni, dan indah lupa juga untuk junjungan besar kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita ni berdoa, mudah-mudahan segala ilmu yang kita ni pelajari pada malam ini, yang saya ajarkan dan bis kita dapat pelajari daripada saya, insya-Allah dengan izin daripada Allah Taala dapat kita ni praktikkan selajur dalam solat kita ni insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujib. Okey, Masya Allah. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada bis kita semua di Al-Muyassar Group punya program, iaitu Kuasai Suns ataupun Kuasai Asas Salat dan sebagainya. Jadi insya Allah untuk penyampaian pada malam ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya Ustazah Nur Qamariyah binti Morni. Daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa, ingin mengaji, ingat AMG. Alhamdulillah yang akan menyampaikan ilmu malam ini, ilmu semua daripada Allah Taala, dan alhamdulillah Allah bantu untuk penyampaian kali ini lebih berbeza berbanding dengan penyampaian yang pernah ada. Okey, sebab yang saya akan sampaikan hari ini lebih basic daripada yang basic. Istilahnya macam tu, okey. Sebelum ini belajar sudah basic, tapi ini lagi basicnya. Ini lagi, insya-Allah saya percaya memang ada di antara bis kita ni yang ada masalah yang sama, yang ada isu yang sama berkaitan tentang solat. Okey, berkaitan tentang solat. Tapi sebelum itu saya mohon maaf, slide yang akan saya kongsikan ini saya dapat jadikan dia slide show penuh. Okey, sebab kalau saya buat macam itu laptop saya akan terstuck. Jadi saya terpaksa mendamitkan sedikit. Jadi kalau sekiranya Indah jelas apa, jangan susah hati. InsyaAllah admin Zimah akan bantu bis kita untuk sharekan slide atau dibagikan slide ini secara percuma kepada bis kita yang join kelas malam ini. Apa yang penting, kita sit down, duduk bisai, nikmati proses pembelajaran kita ni malam ini dan ambil ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita niatkan dan takkidkan untuk kita amalkan dalam solat bisa insya-Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rahman, amin ya Mujib. Okey. Boleh saya mulakan? Saya boleh mulakan, bagi thumbs up dulu arah skrin. Yang nampaklah. Masya Allah tuan saya ni, Masya Allah saya dah nampak Hajah Nur Aliyah. Tapi minta maaf, nama
saya tahu nama seorang saja, tapi kurang pasti siapa nama yang di sebelahnya, minta maaf. Ada Puan Syafika, Masya Allah, Puan Fazilah juga, Masya Allah. Okay, terima kasih. Jadi insya Allah tanpa membuang masa, insya Allah saya akan masuk kepada sesi kita ni malam ni. Saya beritahu sekali lagi, yang kita ni pelajari ni adalah persediaan. Basic di antara yang basic. Yang apa namanya ni, kalau tahun ni kan biasanya kan ni belajar solat, kita ni expect kita ni belajar bacaan dalam solat, betul? Kita ni cakap perbuatan expect, kita ni jangka, kita ni mana angkat takbiratul ihram, macam mana sujud dan sebagainya. Itu yang kita ni jangkakan biasanya. Tapi malam ni kita ni dah sentuh berkaitan aja. Tapi kita ni sentuh berkaitan tentang cerita solat. Cerita solat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mulakan untuk men-share screen ni ya. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi ini adalah kuasai asas solat. Boleh nampak background ni, masya-Allah. Namanya ni the best convocation yang pernah dibuat oleh AMG. Oleh AMG sendiri, insya-Allah. Okey. Seperti biasa lazim tani ni kan, bila kita ni masuk dalam majlis ilmu, kita ni hadir kelas, kita ni selalu kan mau tahu kenapa, sebab apa pengisiannya. Apa yang akan tuh di dalam majlis ilmu yang kita ni attend dan sebagainya. Jadi untuk bagi gambaran keseluruhan, saya nyatakan di sini ada 4 tajuk yang akan kita ni kuasai pada malam ini insya-Allah secara ringkas. Tajuk yang pertama, kenapa kita ni solat? Okey, itu tajuk yang pertama. Saya percaya ramai orang bertanya, tertanya-tanya diri sendiri, kenapa aku solat tak? Kenapa aku dirikan sembahyangannya? Untuk apa aku sembahyang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, cerita sedikit tentang solat. Sebab kita ni biasanya, kita ni akan terdorong untuk melakukan solat bila kita ni tahu kenapa solat itu diperintahkan. Jadi itu ceritanya insya-Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa susah hendak solat? Kenapa sangat susahkan dirikan solat ni? Jangan takkan dirikan solat. Menjaga solat 5 waktu ataupun payah, barat rasanya. Jadi itulah 3 sebabnya insya-Allah ada saya menyatakan sekarang. Dan yang terakhir sekali, macam mana cara untuk kita ni kan mendirikan solat itu dengan baik, kan menunaikan solat dengan khusyuk, kan menunaikan solat itu dengan kita ni mampu untuk menjaga solat itu dengan baik insya-Allah. Okey. Jadi siapa yang excited, bantu saya untuk komen. Kita ready sudah dan kita excited untuk tahu apa sebenarnya cerita KSA malam ni. Okey, kuasai KSA, KAS minta maaf. KSA lain, kuasai asas solat. Sebab tu ya asas tapi lebih asas lagi. Jadi saya hendak menyentuh berkaitan tentang bacaan-bacaan dalam solat, perbuatan-perbuatan solat indah. Itu saya hendak sentuh. Yang saya sentuh di sini kan bagi kita pencerahan. Kenapa kita ni mesti solat? Okey, apa story, apa behind the scene ataupun apa story yang akan disampaikan daripada solat itu sendiri insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya, kenapa kita ni solat? Okey, kalau saya tanya, saya stop share dulu. Kalau saya tanya arah diri kita dah notakan masa ni kan, saya minta kita tulis, kenapa kita solat? Tuliskan sebab, 2 sajalah. Tuliskan sebab. Tak payahlah kita kalau siapa akan tulis ada wrong comment, alhamdulillah. Okey, boleh juga. Tapi kalau kita dah nota, kita boleh tulis, aku solat Kenapa? Kenapa? Apa itulah kita ni kan mau tahu. Sebab biasanya bila kita ni tanya kenapa, artinya ia ada sebab. Artinya ada reason. Kenapa tani solat itu sebenarnya. Okey, nada yang salah, nada yang salah, nada yang betul lah. Yang penting saya mau kita tulis kenapa kita solat. Kenapa kita ni solat. Contoh saya sendirilah. Kenapa aku solat Jadi tulis, kenapa tani solat? Pernah ke anda bertanya diri sendiri, kenapa kita ni solat sebenarnya? Okey, boleh tulis, boleh komen. Tadi saya nampak ada yang komen. Okey, terima kasih Zima begitu. Kalau sekiranya ada masalah internet beritahu saya. Kalau saya terlampau laju kah ataupun terstuck kah dan sebagainya, bantu saya untuk tulis di ruang komen. Jadi saya percaya semua orang ada reason-reasonnya, semua orang ada alasannya, semua orang ada sebab-sebabnya kenapa ia mendirikan solat. Okey, kenapa ia mendirikan solat. Jadi saya akan sharekan kenapa kita ni sebenarnya solat. Okey, saya percaya kita sudah tulis, saya percaya kita ada menaip jua dan sebagainya, tapi di sini saya akan kongsikan dapat daripada buku kenapa kita ni solat. Pertama sekali dan berdasarkan daripada ayat Al-Quran, satu sebab kita hamba dan Allah adalah pencipta. Ini reason yang paling utama sebenarnya. Okey, kita ni adalah hamba dan Allah adalah cipta hamba. Ini berdasarkan daripada surah Al-Baqarah
ayat yang ke-21 dan ayat ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buah bagai rezeki untukmu. Kerana itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Okey? Jadi kita sebenarnya disyariatkan, diperintahkan untuk salat sebab yang memerintahkan kita ni itu Allah. Okey, kita ni ada pencipta. Okey, kita ni ada pencipta. Ya, alasannya kenapa saya tanya, saya mulakan sesi ini dengan bertanya. Contoh, okey, ada orang ke masjid, ada orang ke hospital. Kita ni tahu orang ke hospital tu pasal apa? Sebab ia sakit ataupun melawat sakit. Jadi sama je macam salat. Artinya kita ni salat sebab kita ni tu hamba sebenarnya. Sebab kita ni hamba. Sebab kalau sesiapa yang tidak mengetahui alasan kenapa ia salat, nescaya salat yang ia buat itu ala kadar saja. Ia sembahyang biasa, rukud, i'tidal dan sebagainya, duduk tahiyat akhir, tahiyat awal dan sebagainya. Tapi ia tak mampu untuk merasai keajaiban salat itu. Ia tak mampu untuk merasai ketenangan salat itu. Sebab apa? Ia tak tahu kenapa ia salat. Sedangkan agama lain pun ada salat-salatnya. Cuma kita ni, agama Islam sangat special. Dalam satu hari, 5 kali kita ni berjumpa Allah. Dalam satu hari, 5 kali kita ni bercurhat kepada Allah Ta'ala. Itu specialnya agama Islam ni. Okay? Jadi kita ni salat sebab kita ni hamba kepada Allah Ta'ala. Kemudian, salat itu adalah salah satu cara untuk menghubungkan hamba kepada penciptanya. Okey, daripada surah Al-Baqarah ayat 45, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, salat itu sungguh berat. Okey, salat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa maksud orang yang khusyuk? Apa kriteria orang yang khusyuk? Apa maksud khusyuk itu sendiri? Saya percaya ramai orang tahu ni dalil, tapi orang dah pernah tahu, dah pernah cari, dah pernah kaji apa maksud khusyuk sebenarnya. Okey, jadi di sini saya akan share satu story. Alhamdulillah, saya sepuh alam perkahwinan 2 tahun, 2 tahun lah. Dan belum dikurniakan rezeki cahaya mata. Tapi yang satu saya pegang, okey, yang satu saya pegang, kan tadi kan doa solat itu adalah cara untuk kita ni tu berhubung dengan Allah Taala. Jadi setiap solat yang saya dirikan dah pernah saya lupa, dah pernah saya tinggal untuk berdoa minta dikurniakan zuriat. Okey. Daripada 1 tahun, bayangkan 1 tahun saya berdoa. Itu mesti berdoa. Dan alhamdulillah Allah bagi rezeki. Okey, alhamdulillah Allah bagi rezeki, dapat hamil, dapat mengandung. Cuma rezeki itu Allah pinjamkan sekejap dan Allah ambil balik. Okey, Allah pinjamkan sekejap, Allah bagi kebahagiaan dan Allah berikan ujian juga. Berikan ujian. Jadi itu yang saya pegang berhabis sampai masa ni, artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita ni tu benar-benar berdoa dan menjadikan salat itu sebagai salah satu cara kita ni untuk berdoa kepada Allah Taala. Okey, berdoa, mintalah pertolongan kepada Allah Taala dengan salat dan doa. Nada Allah Taala beritahu, minta pertolongan ke pantai, minta pertolongan curhat di Facebook, minta pertolongan update status. Tidak. Dah ada pernah beritahu. Okey, yang penting apa? Kalau rasa sedih, rasa gundah gulana, curhat terus, ambil wudu, terus salat. Sebab tu tadi beritahu kan dalam firman Allah Taala sendiri, salat itu sungguh berat. Okey, sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Sekarang saya bagi gambaran. Siapakah orang yang khusyuk ini sebenarnya? Okey, siapakah orang yang khusyuk insya-Allah? Okey, boleh mengikuti? Semua boleh bagi thumbs up kalau boleh mengikuti? Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah orang-orang yang join malam ni. Okey. Jadi kita ni solat sebab ia salah satu cara untuk menghubungkan hamba kepada penciptanya. Kemudian yang ketiga, kita ni jaga solat untuk menjaga agama. Apabila agama terjaga, maka sangat mudah untuk menjauhi maksiat. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, bacalah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, iaitu Alkitab, yakni Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah di dalam salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Okey, untuk menjelaskan poin di sini, okey, poin yang ketiga ni, kalau kita ni jaga solat, artinya kita ni menjaga agama dan sudah untuk kita ni jauh daripada maksiat. Pernah kita nampak orang solat tapi masih buat maksiat? Apa maksiat itu? Dia semestinya maksiat ni zina saja. Contohnya menipu, mencuri, indah amanah, indah amanah dan sebagainya. Okey, sebutlah macam-macam perbuatan yang negatif ni. Okey, tapi kalau kita ni jaga solat kita ni, okey, jaga solat kita ni, Allah akan jaga kita ni daripada melakukan yang namanya maksiat ni. Jangankan menjaga, menjauhi, mendekati itu pun sangat payah. Okey, sebab apa? Sebab kita ni faham konsep mendirikan solat itu, dan konsep solat itu sendiri adalah mencegah perbuatan-perbuatan munkar. Okey, mencegah. Artinya bila orang jaga solat, contohnya kalau seorang perempuan menjaga, okey, menjaga solat. Jadi ia tahu menjaga solat perempuan, tapi ia tutup, ia labuhkan pakaiannya, ia labuhkan tudungnya. Okey, ia pakai jarang-jarang dan sebagainya. Okey, kalau perempuan contohnya, ia tahu aurat lelaki batas sampai mana dan dalam solat dan sebagainya. Jadi bila ia tahu benda ni, sebab daripada solat itu sendiri, okey, daripada solat itu sendiri mampu mencegah kita ni daripada melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dibuat oleh seorang manusia ataupun seorang hamba. Okey, jadi itu adalah sebab-sebab kenapa kita ni solat. Jadi bila kita ni clear dengan sebab ataupun alasan kenapa kita ni solat, maka lebih mudah untuk kita ni solat sebenarnya. Okey, sangat mudah untuk melaksanakan solat. Yang segala qauli, fi'li, qalbi itu kita ni boleh belajar teori sebenarnya. Tapi bukan semua orang Allah berikan kefahaman terhadap solat ini sebenarnya. Dan alhamdulillah yang berkumpul pada sesi kali ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala, diberikan rezeki untuk dapat diberi iman berkaitan tentang solat. Okay, kenapa tani solat? Oh, baru tahu rupanya solat itu sebab kita ni hamba. Baru tahu rupanya solat itu kalau kita ni jaga solat, kita ni jaga agama kita ni. Kalau kita ni jaga agama kita ni, maka sangat mudah untuk Allah menjauhkan kita ni daripada maksiat dan sebagainya. Okey. Kemudian, ini poin yang kedua. Okay, ini saya akan bercerita tentang solat. Jadi bila saya masuk poin cerita tentang solat, saya minta kita buka diri kita. Okay, cuba untuk fahami apakah maksud solat itu ataupun kenapa. Okay, kenapa kita ni diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk solat. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ni kan cerita tentang solat. Sedikit saja sebab kalau tentang poin ini sebenarnya memang banyak. Tapi yang dapat ambil poinnya ataupun saya masukkan di sini, ia terjadi pada peristiwa Isra' Mi'raj. Okay? Yang pertama sekali, ada satu tahun itu merupakan tahun kesedihan bagi Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW. Okay? Kenapa? Sebab kewafatan dua orang yang dicintai oleh baginda. Siapa? Iaitu isteri kesayangan, isteri tercinta Rasulullah, iaitu Sayyidatina Khadijah, dan bapa saudara baginda sendiri iaitu Abu Talib. Okay? Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menerima perintah salat langsung daripada Allah Ta'ala. Bukan melalui perkataan malaikat Jibril. Okay? Bayangkan banyak-banyak perintah, contohnya bersedekah, berbuat kebajikan, melakukan amal saleh, amanah, jujur dan sebagainya tu, mengeluarkan zakat, menyayangi anak yatim, menjaga anak yatim, semua tu diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Tapi lain kesnya dengan salat. Salat tadi Allah hendak panggil malaikat Jibril untuk sampaikan kepada Rasulullah. Tapi Allah panggil terus Rasulullah dan sampaikan terus perintah salat ini kepada Rasulullah sendiri. Okay, kepada Rasulullah sendiri. Jadi tidak ada perantaraan. Itu yang menunjukkan bahawa Allah sangat mengistimewakan salat ini. Itu kita ni kalau pernah mendengar, selepas ini memang ada hadisnya. Jadi kalau kita ni tidak menjaga salat kita ni, okay, kalau kita ni cacah-cabur saja macam zuhur awal waktu, asar akhir waktu, maghrib digabungkan sama isya sebagainya, okay, dan sebagainya. Jadi itu belum menunjukkan yang kita itu sebenarnya menjaga solat kita ni. Okay? Belum menunjukkan kita ni menjaga solat. Kalau kita ni faham apa maksud kita ni menjaga solat kita ni, apa maksud kita ni mendirikan solat, kita ni akan benar-benar khusyuk dalam solat kita ni, mampu untuk khusyuk dalam solat. Yang ketiga, awalnya diperintahkan solat sebanyak 50 waktu. Bayangkan, saya ada dengar hanya kalau 50 waktu. Alat 5 minit azan, alat 5 minit habis solatnya, terus azan laginya. Kita ni pun payahkan melakukan urusan dunia. Okay, payahkan bekerja, payahkan bermuamalat dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah turunkan, kurangkan yang 50
waktu ni menjadi 5 salat fardu. Apa 5 salat fardu tu? Subuh, zuhur, asar, maghrib dan Aisyah. Okey. Ini saya sentuh sikit saja, tapi saya dah ajar apa niatnya dan sebagainya. Saya percaya semua yang join sesi kuasai asas salat pada hari ini memang semua sudah tahu apa 5 salat fardu itu sebenarnya. Okey. Ini Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, apabila solat dilakukan dengan sempurna, ia pasti diterima. Lain-lain amal juga diterima, tetapi apabila terdapat kekurangan, solat dan lain-lain amalan dikembalikan kepada si pelakunya. Okey, untuk menyampaikan poin ini, amalan yang pertama yang akan dihisab di hari akhirat, di hari kiamat nanti adalah ketika di padang mahsyar nanti adalah solat. Okey, baik solat baru tak contohnya amalan puasanya, amalan zakahnya, amalan zakatnya baru tak diberikan perhatian. Tapi kalau solatnya sudah rosak, maka sangat payah ataupun payah kita ni kan lagi Allah melihat tu amalan-amalan yang lain tu. Contohnya puasanya macam mana, sedekahnya macam mana. Ini lagi kena toleh. Sebab apa? Solatnya sudah kurang. Okey, solatnya sudah ada kekurangan. Okey, setakat ni boleh mengikuti. Saya sebenarnya ada melihat ada komen tentang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, masya-Allah. Okey. Masya-Allah. Okey, jadi sebelum mengikuti jadi setakat ni, okey. Jadi setakat ni yang boleh saya sampaikan, yang masa ni saya sampaikan, kita ni mesti faham dan kita ni mesti bersyukur sebenarnya. Okey, Allah memerintahkan salat yang 50 waktu itu menjadi 5 waktu sahaja. Okey, kasih dan sayangnya Allah kepada manusia, kepada hamba, kepada umat Nabi Muhammad. Okey, kepada umat Nabi Muhammad yang 50 tu, bayangkan dari 50, berapa banyak tu ditolak oleh Allah Taala sampai jadi 5 waktu saja untuk solat itu. Okey, sampai menjadi 5 waktu saja. Dan amazingnya, okey, surprise dan amazingnya bila saya faham kenapa subuh tu waktu fajar solatnya, kenapa zuhur tu tengah hari, kenapa asar tu macam patang-patang, kenapa maghrib tu tengok waktu macam ada macam awan merah-merah sikit, kenapa Aisyah tu sudah malam. Sebenarnya solat 5 waktu ni, okey, dengar baik-baik. Audio dah berapa kuat, masya-Allah. Saya minta maaf, saya sudah usahakan untuk membesarkan full volume sudah sebenarnya. Tapi Allah alam, saya kurang pasti kenapa Indah Noah. Ini boleh? Okey, boleh suara saya. Boleh, alhamdulillah. Okey. Jadi, kenapa Allah perintahkan solat itu pada waktunya? Contohnya zuhur, okey, ketika matahari sudah berada terpacak di atas kepala kita. Okey, terpacak kepala di atas kepala kita ni. Kalau asar panjang sedikit, kalau pakai garisan ataupun kayu panjang sedikit daripada garisan atau dan sebagainya. Okey. Sebab Allah mahu, okey, tolong catat Allah mahu setiap kali ada perubahan ataupun peredaran masa tu kita ni ingat Allah. Okey, kita ni ingat Allah. Bangun pagi, subuh. Allah mau kita ni mulakan hari kita ni tu dengan kita ni ingat Allah Ta'ala. Jadi dilaksanakan solat subuh. Kemudian walaupun waktu tu waktu lunch, waktu makan tengah hari. Okey, tapi Allah mau bila perubahan, terjadinya perubahan masa, Allah mau kita ni ingat Allah dulu. Okey, baru ingat urusan lain. Kenapa kalau waktu makan kita ni boleh jaga? Kenapa kalau waktu lunch, snack time, high tea, tea time petang ataupun dinner kita ni boleh tepati waktu kita ni. Tapi kenapa waktu solat sangat untuk kita ni kan jaga waktu solat ni. Okey, jadi berhati-hati. Berhati-hati. Jadi muhasabah untuk diri kita ni, kasih dan sayangnya Allah kepada hamba sebab Allah mahu setiap kali kita ni solat itu perubahan masa. Sebab tu asar, masuk saya waktu asar solat. Okey, masuk saya waktu maghrib solat. Okey, kecuali Aisyah. Aisyah ni ada perbezaan pendapat sedikit. Sebab Aisyah waktunya panjang dan kadang-kadang ada orang melambatkan sedikit Aisyah supaya ia boleh sembahyang sunat lain. Ataupun ia niatkan ia sembahyang Aisyah tu menggabungkan supaya ia bangun untuk tahajud. Okay, jadi dipersilakan. Itu boleh. Okay, cuma yang solat lain, ia dah jangka waktunya. Jadi contohnya subuh kan, mana ada sembahyang subuh sampai sebelum pukul 12? Tidak ada. Ia menjadi qadha tak? Okay, ia menjadi qadha. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay. Jadi itu berkaitan tentang cerita tentang salat. Masya Allah. Boleh mengikuti? Saya takut saya terlampau laju. Boleh InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya sangat suka pasangan suami isteri Hajah Nur Aliyah. Rajin bagi feedback. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kathiran. Masya Allah. Okey. Kemudian, ni slide saya yang ke-10. Okey.
Seperti yang kita ni maklum, macam saya cakap tadi kan, kita ni bila belajar teori, bila belajar ilmu pengetahuan tentang solat, apa yang ada di minda kita ni adalah berkaitan tentang, oh apa erti solat, oh apa saja solat yang solat fardu, hukum solat dan sebagainya. Sebab tu hari ini punya sesi, okey, hari ini punya sesi, saya hanya mengambil sikit saja untukkan disampaikan. Okey, untukkan disampaikan berkaitan tentang pengertian solat tadi. Sikit saja, indah banyak. Kurang persen saya rasa, okey. Pengertian solat. Tadi sudah faham kenapa tadi solat. Dan tadi sudah tahu apa story solat tadi sebenarnya. Jadi kita ni kan masuk tentang pengertian solat. Okey? Pengertian solat. Kalau ulama, okey, ulama ni saya mengambil daripada buku pengajian hukum fikih 1. Karya Haji Muhammad Zain bin Haji Sarudin. Okey? Beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam menurut syarat-syarat yang tertentu. Okey, menurut syarat-syarat yang tertentu. Artinya bila sebut saja beberapa perkataan, artinya bukan semua perkataan boleh disebut di dalam solat. Okey, bila sebut beberapa perbuatan, artinya bukan semua perbuatan boleh dibuat di dalam solat. Sebab tu tak beberapa tu artinya bila kita ni berdiri tegak bila mampu, kita ni rukuk, kita ni sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Saya minta maaf, ada namanya sebenarnya, cuma saya ada berapa saya confused di antara dua tu. Okey, ada takbiratul ihram, ada tidak, sebagainya. Okey, jadi sebab tu tak ada beberapa tertentu perkataan dan perbuatan yang tertentu dimulai daripada takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram. Sebenarnya kalau kita ni melihat takbiratul ihram, apa arti takbiratul ihram itu? Sebenarnya adalah lafaz Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar. Kita boleh take note dalam notabis kita, takbiratul ihram itu sebenarnya bukannya perbuatan mengangkat tangan. Okey, bukannya perbuatan mengangkat tangan, tapi takbiratul ihram adalah lafaz Allahu Akbar. Okey, Allah Maha Besar. Kenapa setiap kali perubahan solat kan, perubahan lenggok solat, perbuatan solat tu, contohnya kita ni kan rukuk, kita ni cakap Allahu Akbar. Berdiri daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Kan sujud, Allahu Akbar lagi. Okey, kenapa? Sebab kita ni mau mengagungkan Allah Taala yang Maha Besar di dalam solat. Sebab tu solat itu kita ni selalu sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebenarnya. Tapi apa masukkan dalam jiwa ataupun hati kita ni yang sedang solat ni bahawa Allah Maha Besar dan tidak ada Tuhan yang lagi besar selain daripada Allah Taala. Itu peranannya ataupun itu hikmah sebenarnya. Maksud lafaz Allah. Okey, dan disudahi dengan salam menurut syarat-syarat yang tertentu. Kalau kita ni kan solat, ada syarat-syarat yang mesti kita ni penuhi. Okey, kalau Indah memenuhi syarat ni, maka solat kita ni tidak sah. Maka kita ni tidak layak untuk solat. Contohnya apa syarat-syarat tertentu? Contohlah orang yang gila, Indah diwajibkan untuk solat. Okey, tidak diwajibkan untuk solat. Sebab apa? Ia tidak berakal masa tu. Situasi akalnya bukan berada situasi yang normal ataupun bukan berada pada situasi yang ia tu waras masa tu. Sebab tu tak ada syarat-syarat tertentu untukkan solat ini sebenarnya, insya-Allah. Okey. Kemudian ni saya tanya ras semua, kita ada interaksi sedikit. Boleh bantu saya tulis di ruang komen. Okey, tulis di ruang komen kenapa kita ni susah untuk solat. Okey, kenapa susahkan solat? Kenapa payahkan jaga solat ni? Payahkan jaga solat subuh. Payahkan jaga solat asar. Dua solat ni yang biasa majoriti masalah orang. Subuh sebab orang bangun pagi, ia akan buat urusan dunia. Asar, ia sudah siap urusan dunia, jadi ia bergegas untuk balik ke rumahnya. Okay, bergegas untuk prepare waktu malam, prepare anak tuition, prepare dinner dan sebagainya. Jadi bantu saya tuliskan di ruang komen ataupun typekan kenapa kita ni susah untuk jaga solat ataupun susah untuk solat. Okay, boleh bantu? Terima kasih ada yang komen speed okay. Audio tadi tidak berapa kuat tapi alhamdulillah okay, masya-Allah. Jadi boleh bantu saya kenapa kita ni susah solat? Bukan maksudnya kita yang solat indah, tapi fikirkan oleh kita ni sendiri. Kenapa kita ni susahkan jaga solat? Kenapa kita ni payah barat-baratankan solat itu sebenarnya? Okey?
Ataupun kenapa macam majoriti orang macam okey kenapa payah orang kan solat Okey ada yang bercakap subuh tidur nyaman nyanyak indah basuh kaki. Masya-Allah. Uh, saya ini yang mengomen apa indah nyaman katanya dan sebagainya melengahkan solat sampai jadi lalaskan solat Allah. Okey terima kasih yang mengomen. Kita ni melengahkan solat. Sebab tu ada beza orang yang jaga solat dengan orang yang solat sahaja. Orang yang jaga solat sebelum waktu ia sudah ready. Tapi orang yang solat sahaja, dia kisah waktu bila-bila masa. Ia boleh jadi waktu Isya, ia qada semua solatnya daripada subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu beza orang yang solat dengan orang yang jaga solat. Masya Allah. Okey. Ada lagi, solat tak bersungguh-sungguh. Solat, kalau saya X1 maksudnya tak tu. Okey. Solat indah bersungguh-sungguh. Masya Allah. Okey. Artinya, ia sekadar solat sahaja. Okey, sekadar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia pun dah tahu lurus keindah ia punya bacaan. Ia pun dah tahu tepat keindah makhraj hurufnya, surah Al-Fatihahnya terjaga keindah dan sebagainya. Masya Allah. Okey, terima kasih yang mengomen. Jazakumullah khairan kathiran. InsyaAllah saya akan sambung sesi kita ni insyaAllah. Jadi kenapa tadi susahkan salat? Okey, beberapa alasan sebenarnya kenapa tadi susahkan salat. Pertama sekali sebab kita ni dah faham kenapa tadi mesti salat. Okey. Itu alasan yang paling utama. Kenapa? Kenapa kan aku payahkan solat? Sebab kita ni dah tahu apa cerita solat tadi pun tadi dah tahu. Yang kita ni tahu kan, masa tadi umur 7 tahun, mama kita ni ataupun babah kita ni suruh solat. Semayang. Kalau tidak berusak. Kalau tidak semayang, kita ni semayang pasal kita ni orang Islam. Jadi mesti semayang. Itu hanya mindset yang diterapkan kepada kita ni sebenarnya. Jangan salahkan parents kita ni, jangan salahkan guru-guru kita ni. Sebenarnya, diorang sudah menyampaikan yang terbaik, tapi sebenarnya kita ni, yang umur, Alhamdulillah Allah masih panjangkan lagi umur, mesti cari tahu, mesti belajar. Okay? Mesti belajar macam mana. Okay, kenapa mesti solat ni sebenarnya? Dan Alhamdulillah, di sinilah sebenarnya kuasa Iasas Solat insyaAllah akan menyampaikan kepada bis kita. Sebab itulah kenapa kita ni susahkan solat, susahkan jaga solat, sebab kita ni dah faham kenapa kita ni perlu solat sebenarnya. Okey, apa alasan kita ni kan solat? Manusia bila ia tahu alasan ataupun reason ia buat sesuatu, maka ia akan jadi senang, terdoronglah. Memang psikologi manusia, kalau ia faham saja, senang saja akan buat. Tak payah dipaksa, tak payah dipush, tak payah disuruh-suruh. Okey, itu psikologi manusia. Tapi ini solat ni kenapa rasa berat? Okey, kenapa rasa berat? Sebab ia indah faham. Okey, sebab tidak faham kenapa mesti salat. Yang kedua, tidak mampu untuk memahami bacaan-bacaan yang dapat di dalam salat. Siapa yang berada pada situasi yang sama dengan yang nombor 2 ni? Okey, contohnya baca Al-Fatihah. Okey, baca surah Al-Fatihah. Tapi ini dapat faham apa maksud bacaan Al-Fatihah daripada ayat 1 sehingga ayat 7. Okey, lepas satu ia pilih surah contohnya surah Al-Asr untuk masuk dalam solatnya. Okey, bacaan surah pilihannya contoh. Ataupun yang dia tahu apa maknanya. Okey, makna bacaan rukuk, makna bacaan sujud, duduk antara dua sujud, kemudian i'tal dan sebagainya. Okey? Nah, jadi sebab tu tak ia dah mampu untuk memahami. Jadi yang ia tahu hanya ia baca. Okey, feedback yang saya dapat, ada maklum malas yang saya dapat sebelum ni saya pernah bertanya. Okey, sebelum ni saya pernah bertanya ada ia bukan student lah tapi kira saya pernah bertanya. Kata saya, macam mana kualiti solat? Katanya, saya hanya mampu untuk menghafal tahiyat akhir itu sampai syahadah saja. Okey, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat akhirnya sampai lepas pergi salam. Okey, persoalan di sini kita ni bukan Tuhan yang menjudge solat kita dah diterima. Okey, dah sah ni solat kita indah. Yang penting adalah kita ni mesti tanya apa usaha orang ni untuk ia kan dapat baca tahiyat akhir tu sampai habis. Okey, apa usahanya? Yang penting Allah bukan menilai kita ni pandai, kita ni hafiz Quran, kita ni baca Quran dan sebagainya, kita ni mampu untuk solat awal waktu, tapi Allah melihat macam mana usaha kita ni untuk jaga solat kita ni. Macam mana makin struggle kita ni jaga solat kita ni, makin tinggi pahala Allah janjikan sebenarnya. Sebab tu saya nampak banyak ujian kan istiqomahkan solat. Ujian makin banyak dugaan yang datang arah kita ni, makin tinggi nilai pahala yang Allah akan berikan sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang Allah uji. Setiap ujian kalau kita ni faham apa tu pun hikmah di sebalik ujian itu sebenarnya memang kita ni kan rasa setiap kali kena. Sebab apa? Kita ni tahu Allah bagi ujian, artinya Allah tu caring arah kita ni. Allah lihat kita ni sebenarnya. Kita ni tu berada dalam pemerhatian Allah Ta'ala. Solat membuatkan susah dalam menjaga solat.
solat, masya-Allah. Terima kasih. Apa namanya ni, ujian di luar, ujian di luar solat. Okey, macam-macam ni ujian ni. Dia pasangan kita ni dia balik kerja pun boleh salah satu ujian kita ni sebenarnya. Sebab tu tak dikategorikan tadi kan dalam Al-Quran firman berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Okey, saya dah sabar ataupun saya sangat excited untuk sampaikan kepada bis kita apa maksud khusyuk. Sebab untuk menyampaikan khusyuk itu saya sendiri mencari bahan. Okey, saya sendiri mencari bahan ataupun buku rahsia khusyuk dalam solat. Okey, rahsia khusyuk dalam solat. Macam mana tadi kan hadirkan khusyuk? Macam mana tadi dapat menikmati solat itu insya-Allah. Okey, boleh saya teruskan? Masya-Allah, makin bertambah orang yang sesi malam ni. Sesi kita ni apa namanya masa ni, alhamdulillah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati dan niatkan sekali lagi ya, saya mengingati sekali lagi, niatkan bila ilmu yang kita dapati pada harian ni untuk kita amalkan terus dalam solat bis kita insya-Allah, dalam kehidupan seharian bis kita insya-Allah. Okey. Jadi poin yang ke-B tadi, tidak mampu untuk memahami bacaan-bacaan yang terdapat di dalam solat. Masya-Allah. Okey. Kemudian yang ke-C, yang kategori yang ketiga, tidak mampu untuk menghadirkan khusyuk di dalam salat. Tidak mampu untuk menghadirkan hadir. Okey, menghadirkan khusyuk di dalam salat. Artinya kita ni sudah contohlah ada orang kan macam-macam situasi orang yang solat ni sebenarnya. Ada yang apa namanya ni dapat baca lancar, boleh faham ataupun hafal bacaan dalam solat, tapi susah kan menikmati solat itu. Okey, pernah kan terjadi situasi Arabis kita, masa kita solat, masa tu tahu urusan dunia datang. Sekarang kan masa apa? Aku sudah shutdown laptop kah? Yang paling parah, sebab ni one of saya punya sibling pernah buat macam ni ya. Handbrake bernaikkan ke indah. Tu lagi parah tu. Okey, handbrake bernaikkan ke indah, susah hati sebab takut berjalan kereta. Okey, handbrake bernaikkan ke indah, kunci ke indah pinnya macam-macam. Sebab syaitan akan mengerahkan tenaganya untuk buatkan kita ni tu lalai. Buatkan kita ni tu dunia tu lebih penting daripada Allah Ta'ala. Sedangkan kita ni solat, kita ni sehadapan dengan Allah Ta'ala sebenarnya. Okey, jadi ini insya-Allah saya akan tentu berkaitan khusyuk. Jadi tolong take note, ini point yang sangat-sangat powerful bagi saya. Okey, sebab saya dapat bukan daripada saya sendiri, rujuk daripada buku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah merahmati penulis-penulis buku yang menulis tentang berkaitan tentang solatan ya, masya-Allah. Okey, khusyuk. Okey. Apa erti khusyuk? Sebenarnya saya pakai ejaan Rumi. Kalau khusyuk itu artinya kaf. Sebenarnya ujungnya K itu sebenarnya kaf. Tapi bahasa Arabnya kita boleh lihat di sini. Khusyuk. Kha, shin, waw, ain sebenarnya. Okay. Kha, shin, waw, ain. Kalau kita ni baca khusyuk dengan khusyuk, maknanya berubah. Okay, berhati-hati. Okay. Dari segi bahasa, khasya'a. Saya dah terbagi baris lagi, mohon maaf. Khasya'a bermaksud menundukkan kepala. Iaitu tenang, tunduk, memohon dan merendah dan diam. Okey, itu maksudnya. Kira kategori khusyuk atau yang termaksud dalam kategori menundukkan kepala tu boleh jadi ia tenang, tunduk, ia memohon dengan merendahkan dirinya dan diam. Okay, diam. Kalau dari segi istilah syarak, dari segi istilah syarak, kelembutan hati dan ketenangan fikiran. Kelembutan hati dan ketenangan fikiran, hilangnya keinginan buruk yang bersumber nafsu dan ketundukan hati sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Menghilangkan sifat sombong yang ada dalam jiwa, yang ada dalam hati. Merasa diri lebih besar, merasa diri lebih agung, merasa diri paling besar di hadapan Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Okey. Sebab tu kita ni kan menghilangkan. Sebab tu tak masuk khusyuk tu. Okey. Sebab tu tadi solat susah, berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ni orang yang mampu untuk mampu untuk menenangkan fikirannya. Okey. Mampu untuk hilangkan dunia daripada hatinya. Mampu untuk menghadirkan kelembutan dalam hatinya. Bahawa ia berhadapan dengan Allah Al-Kabir, Allah Al-Akbar. Allah yang maha besar. Okay, jadi kalau tanya cakap, sebab ia tahu ia berhadapan dengan sang pencipta, jadi ia menghadirkan rasa takutnya. Okay, menghilang sombong punya paling
pandai, ia dipuji oleh manusia, tapi bila berhadapan dengan Allah, ia merasa ia paling hina, ia merasa hamba yang banyak dosa. Itu sebenarnya. Okey, masuk khusyuk tu. Khusyuk, khusyuk. Ya ain, ain. Maksudnya mesti tukar ia punya ejaan ni sebenarnya. Khusyuk. Jadi hilangkan sifat sombong yang ada dalam diri, hilangkan rasa yang kita ni tu rasa lebih baik. Ni contoh saja, macam contohnya ada orang alhamdulillah dapat hafiz Quran, contohnya surah-surah pilihan yang mampu untuk hafal. Jadi ia bawa dalam solat. Okey, tapi sebenarnya apa niatnya bila ia bawa dalam solat? Adakah sebenarnya untuk mengulang hafalannya ataupun memuji Allah Taala ataupun melihatkan orang yang ia mampu untuk menghafal surah-surah pilihan. Jadi berhati-hati. Jadi syaitan ia manipulate manusia ni bukan secara terang-terangan, tapi ia tahu manusia ni berbolak-balik hatinya. Berbolak-balik hati itu. Jadi dari sanalah syaitan membisikkan. Okey, syaitan membisikkan. Dan kita ni manusia sebenarnya, kesalahan kita ni bagi ruang kepada syaitan tersebut. Okey, kita ni bagi ruang. Bukalah pintu, buka pagar dan pagar hati itu, kita ni bagi ruang syaitan ni membisikkan kita ni bagi ruang syaitan ni bisikkan, buatkan kita itu rasa tinggi diri, buatkan kita itu rasa sombong dan sebagainya. Na'udzubillah. Okey, ini maksud khusyuk. Ini kata asalnya khasya'a. Okey, khasya'a. Sebab tu kalau kita ni solat, mana ada kita ni mak kepala kita ni. Okey, kita ni tundukkan kepala kita ni. Tundukkan kepala kita ni. Alhamdulillah. Okey, jadi ini cara untuk kita ni kan khusyuk. Okey, sebab tu saya cakap tadi. Okey, sebab tu saya cakap arah sesi ni, kata saya, sesi kalian ni bukan hanya belajar teori, tapi saya mau kita terap ilmu yang ada tu terus untuk kita fahamkan. Okey, terus untuk kita fahamkan dan kita amalkan dalam solat kita. Okey, amalkan dalam solat bis kita. Jadi selepas ni penyampaian saya adalah berkaitan tentang cara untuk kita ni kan khusyuk. Saya bukan buat poinnya, dan poin ini sepenuhnya daripada buku cara meraih rahsia khusyuk dalam solat. Okey, jadi kalau kita mau benar-benar solat kita berkualiti, kita ni menghasilkan solat yang paling powerful, paling sempurna di hadapan Allah Taala, kembagi the gift the best the best gift. Artinya kita ni sebagai hamba tu benar-benar kita ni kan memuji Allah Taala dalam solat kita ni. Take ni. Okey, sebenarnya banyak tapi saya tidak mampu untuk memasukkan semuanya dalam slide. Okey, jadi saya ambil beberapa poin sahaja. Pertama sekali, ma'rifatullah. Kenalilah Allah Ta'ala. Okey, kenali Allah Ta'ala. Poin saya berbalik kepada kenapa kita ni solat. Okey, kenapa kita ni solat? Sebab kita ni hamba dan Allah tu pencipta kita ni. Jadi untuk dapatkan khusyuk dalam solat, kita ni hendaklah belajar kenal Allah. Allah ni ada 20 sifat wajib, ada 20 sifat mustahil. Kemudian Allah ni tidak bertempat, okey, di atas arash Allah. Jadi kita ni kenal, cari tahu siapa Allah Ta'ala sebenarnya. Okey, jangan hanya belajar daripada mengenali ceramah dan sebagainya, tapi kita ni pelajari kenali Allah Ta'ala tu daripada Al-Quran. Okey, kalau ada yang dah tahu baru rujuk kepada secara guru. Hadirkan rasa kagum kita ni dan rasa takut dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Jadi kita ni tu bila kita ni solat, sebab tu kenapa ulama zaman dulu, para sahabat, hatta Rasulullah sendiri, kalau ada masalah saja berat saya rasanya, terus solat. Okey, terus solat. Terus ditunaikan solat 2 rakaat, solat malam, kemudian sangat menjaga solat fardu, berjemaah di masjid. Okey, berjemaah di masjid khusus bagi lelaki. Kalau perempuan sangat dituntut untuk solat di rumah sebenarnya. Okey, solat di rumah sebab apa? Takut mendatangkan fitnah. Okey, jadi semasa kita ni solat tu hadirkan rasa kagum. Sebab tu kalau kita ni solat, okey, ini tips je, okey, tips untuk semua orang. Sebelum solat, perbaiki wudu bis kita. Okey, perbaiki. Bila saya cakap perbaiki, semua orang boleh berwudu. Tapi sejauh mana kita menjaga wudu kita? Ada yang berwudu air suak-suak. Mana ada syarat berwudu air tu mesti full volume? Pipe tu full volume? Tidak ada pernah syarat full volume sebenarnya air tu. Yang penting kita ni jaga solat. Ya Allah, ampunilah dosa. Sambil itu berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa tangan ni, dosa mulut. Ya Allah, ampunilah dosa mata, muka. Putihkanlah wajah ni, jauhkanlah daripada tersentuh api neraka dan sebagainya. Okey, dan kaki ni, ya Allah, ampunilah dosa kaki ni ke tempat maksiat. Lalai semakin jauh daripada masjid dan sebagainya. Okey, berdoa. Okey, berdoa. Jadi sebab tu hadirkan. Kemudian bila kita solat, ini paling penting, ulama, ini yang
sahabat yang mengamalkan tips ini, apa dibuatnya katanya, aku setiap kali solatnya, setiap hendak mendirikan solat, aku bayangkan syurga di kananku katanya. Okey? Membayangkan syurga di kanan. Memang kita ni dah terbayang syurga, tapi kita ni yang indah. Okay, syurga di kananku dan neraka di kiriku. Okay, dan neraka di kiriku. Lepas itu kata aku menjadi solat ini sebagai aku anggap ini adalah solat yang paling terakhir aku buat. Okay, solat yang paling terakhir aku perform. Okay, solat yang paling terakhir, kalau boleh ini solat yang paling the best yang aku pernah buat. Sebab itu mudah-mudahan kita ni berdoa, mudah-mudahan Allah jemput kita ni husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Sebaik-baik pengakhiran hidup kita ni, iaitu apa? Dalam solat. Cemburu rasanya. Saya melihat ada posting kan, ada orang solat, imam sendiri rabah dalam solat. Okey, indah pengakhiran hidupnya tu sebab apa? Ia meninggal dalam keadaan ia solat, dalam keadaan ia sedang beribadah tunduk kepada Allah Taala yang satu. Masya-Allah. Okey? Jadi sebab itu caranya anggap itu adalah solat yang terakhir kita ni. Masya-Allah. Kemudian poin yang kedua, poin yang kedua, ikhlas. Okey, ikhlas. Ikhlas ni apa? Mengosongkan hati hanya untuk Allah Taala. Hanya untuk Allah Taala. Siapa yang pernah tahu ataupun pernah baca surah As? Okey, kalau kanak-kanak kan, anak murid saya yang kanak-kanak, surahnya surah Qul Huwallahu Ahad. Kata saya bukan. Ini mesti tahu namanya. Namanya adalah surah Al-Ikhlas. Cantiknya Al-Ikhlas ni, ia indah nampak. Okey, indah dapat dilihat dan indah nampak, kecuali diri kita ni sendiri saja yang tahu sebenarnya kita ni tu ikhlas atau tidak. Sebab tu kalau surah Al-Ikhlas, nama saja Al-Ikhlas tapi tidak ada perkataan ikhlas di sana. Sebab apa? Yang tahu ikhlas adalah Allah Taala. Tapi kita ni dah tahu apa maksud kita ni ikhlas sebenarnya. Jadi definisi ikhlas satu sendiri, khalas, habis. Bahasa Arabnya khalas artinya habis. So kalau kita ni habis artinya kosong kan? Jadi kita ni tu mengosongkan hati kita ni. Bila kita ni solat, kita ni cakap pada diri kita ni, ya Allah, aku solat ni untuk Engkau. Aku adalah hamba-Mu dan aku ingin kan tunduk patuh. Dan solat ini sebagai tanda aku memperhambakan diriku kepadamu. Bermonolog dengan diri sendiri. Kemudian kosongkan, tinggalkan urusan stres di dunia, tinggalkan urusan kerja, urusan rumah dan sebagainya, urusan anak, urusan keluarga, tinggalkan. Sebab apa? Kita ni sedang menghadap Tuhan yang satu. Okey, kalau kita ni mampu untuk mengosongkan hati kita ni hanya kerana Allah Taala, dari sanalah kita ni dapat menikmati indahnya solat itu. Hanya solat itu sebenarnya. Masya-Allah. Sebab tu kita ni bayangkan, okey, bayangkan apa namanya di depan kita ni tu apa tempat-tempat indah. Bayangkan depan kita ni tu Kaabah. Okey, supaya apa? Kita ni tu mampu untuk menghadirkan rasa ikhlas dalam solat, rasa khusyuk dalam solat sebenarnya. Dan yang ketiga, merenungi makna pergerakan dan bacaan di dalam solat. Poin ketiga, tidak boleh merenungi makna pergerakan dan bacaan secara sendiri. Bis kita termasuk sendiri perlu berguru. Okey, perlu berguru. Kalau belajar mesti berguru. Tidak boleh tidak ada guru. Okey, sebab apa? Takut kefahaman kita ni sendiri tidak sama. Okey, apa maksudnya ni? Kita ni pakai akal saja. Memahami pakai akal saja. Jadi sebab tu untuk merenungi makna pergerakan dan bacaan di dalam solat ni, kita ni mesti ada guru. Okey, apa maksud sujud? Kenapa muka kita ni ditacapkan ke tanah? Punggung kita ni tinggi sedikit. Ada sebabnya, ada hikmahnya sebenarnya. Dan alhamdulillah memang ada dalam buku ni. Okey, masya-Allah. Kemudian kenapa kita ni letakkan tangan kanan kita ni di atas tangan kiri kita ni semasa kita ni berdiri tegak bagi yang mampu. Okey, kenapa kita ni rukuk? Kenapa kita ni i'tidal? Okey, dan sebagainya. Kenapa kita duduk antara dua sujud? Ada sebab. Okey, ada sebab dan ada hikmahnya sebenarnya. Masya-Allah. Bacaan-bacaan. Kenapa kalau sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la? Kalau rukuk subhana rabbiyal azimi. Jadi inilah insya-Allah yang daripada seterusnya. Okay, kalau bagi siapa yang belajar masa ni mengikuti sesi ni, insya-Allah inilah sebenarnya yang akan dipelajari. Okay, sebab semua orang boleh belajar teori. Sekali lagi saya cakap, semua orang boleh belajar teori, semua orang boleh belajar apa makna itu, makna ini, tapi bukan semua orang dapat memahami, dapat belajar apa maksud solat atau apa maksud ikhlas. Okay, apa maksud pergerakan-pergerakan dan bacaan yang terdapat di dalam solat kita ni, masya-Allah. Okay, jadi ini adalah cara-cara untuk kita ni meraih khusyuk. Okey, minta maaf, khusyuk di dalam salat. Okey, jadi kenali Allah Taala, kemudian kita ni kosongkan hati kita ni untuk Allah Taala, kemudian kita ni renungkan
apakah makna pergerakan dan bacaan di dalam salat. Okey, ini maksud saya tu merenung tu kita ni cari tahu kenapa kalau sujud tu sujud meletakkan 7 anggota tubuh badan ke tanah. Okey, kenapa kalau duduk antara dua sujud tu tadi duduk tu ada cara-caranya. Kaki kanan tu kaki kiri macam terpijak oleh punggung dan sebagainya. Jadi ada sebabnya. Okey. Saya stop share. Boleh mengikuti? Okey, Masya Allah. Siapa yang baru tahu berkaitan tentang khusyuk? Okay, siapa yang baru tahu berkaitan tentang khusyuk? Apa rasa kita bila kita faham tentang khusyuk ini sebenarnya? Wah, Masya Allah. Ada yang komen bagi thumbs up. Masya Allah. Okay. Jadi kalau kita ni faham, insyaAllah kita ni dapat mengamalkan yang namanya khusyuk. Dan mampu. Okay, kita ni mampu untuk menghadirkan khusyuk. Memang bila kita ni belajar saat ni, bukan maksudnya semeng isya sekarang harus dapat khusyuk. Memang bukan macam itu. Okay, ia perlukan konsisten. Okay, perlukan konsisten. Mesti kita ni belajar, cari tahu lagi, kemudian paksa diri untuk dapat khusyuk itu. Okay, paksa diri untuk dapat khusyuk itu. Okay, insyaAllah. Kemudian saya sambung InsyaAllah sedikit saja lagi. Poin lepas ni lah. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, sekali lagi ayat 45, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya salat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Okay. Kalau manusia ni memang Allah ciptakan patternnya indah. Okay. Ragamnya indah. Jadi memang Allah berikan ujian. Kenapa Allah berikan ujian? Okay, supaya apa? Supaya kita ni tu minta tolong hanya Allah Ta'ala dengan jalan kita menghadapi ujian dan kita ni bertawakal sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan salat. Allah sudah bagi guideline di sini cara untuk minta pertolongan. Jadi jangan minta pertolongan selain daripada Allah Ta'ala. Okay. Sekali kita ni mengorak langkah untuk minta pertolongan selain daripada Allah Ta'ala, kita ni sudah mendekati yang namanya dosa syirik. Na'udzubillahi min zalik. Jadi sebab tu bila kita ni minta pertolongan, segeralah ambil wudu. Kalau rasanya beban atau benda-benda lagi dapat ditahan, ya Allah, sakit sudah kepala ni mikirkan, ikhtiar sudah sana sini dan sebagainya. Jadi ambillah wudu. Dan kita ni rasa manusia mana pun dah mampu untuk menolong kita ni, pasangan kita ni, anak kita ni, ibu bapa kita ni dan sebagainya. Kita ni ada masalah yang paling berat, rasa kita ni lah. Okay, rasa kita ni itu masalah paling berat. Jadi berwudu, tunaikan solat. Kemudian curhat. Kadang-kadang kan, yes masalah tu belum selesai on the spot, tapi Allah berikan yang namanya ketenangan. Dan ketenangan ini salah satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Bukan semua orang mudah untuk diberikan ketenangan oleh Allah Ta'ala. Okay, bukan semua orang. Artinya yang diberikan ketenangan, artinya suatu kita lihat kan kalau orang yang sebenarnya ada banyak masalah, tapi ia mampu untuk tenang, masih mampu untuk senyum, masih mampu untuk menolong orang dan sebagainya, walaupun dia sendiri pun ada masalah. Sebab apa? Kualiti solatnya ia jaga. Okey, lihat daripada kualiti solat seseorang itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ni semua tergolong dalam orang-orang yang mampu untuk khusyuk di dalam solat kita ni, insya-Allah. Amin ya Allah, amin ya mujib. Okey. Kemudian, macam mana untuk kita ni jaga solat kita ni, ataupun macam mana untuk kita ni mendirikan solat kita ni dengan baik. InsyaAllah ini poin yang terakhir untuk malam ni. Jadi macam mana? Selalu kita ni tanyakan, apa patut aku buat, ataupun apa lagi ikhtiarku supaya aku ni mendirikan solat yang berkualiti. Aku ni belum sempurna, tapi aku mampu untuk menghayati solatku. Aku mampu untuk menikmati solatku tu. Aku mampu untuk menghadirkan rasa nyaman hati bila solat itu nyaman, berlama-lama dalam solat. Kenapa kita ni selalu sembahyang itu bergagas? Okey, kenapa? Sebab barangkali disebabkan oleh kita ni itu ada dosa. Okey, kita ni ada dosa. Ini ada kata syekh yang alim, ada kata, saya dah sempat untuk masukkan dalam slide saya, tapi ada syekh yang alim yang memang pakar dalam bidang, memang pakar dengan ilmu di bidangnya, okey, dalam bidangnya, mengatakan kenapa seseorang itu payah untuk menjaga salatnya, sebab ia gemar berbuat maksiat, ia gemar untuk berbuat dosa. Contohnya, kenapa ia payahkan jaga solat malam? Sebab siang hari ia bermaksiat. Kenapa ia payahkan solat siang? Sebab malam hari ia bermaksiat. Okey, maksiat yang paling mesti kita ni jaga adalah ketika kita ni seorang diri. Okey, ketika kita ni seorang diri. Pernah ke anda dalam tani seorang diri itu kan ada macam-macam kita ni kan buat. Ada macam-macam matu tah. Kamu lihat benda lain tiap, kan men-search benda lain tiap, ataupun dan sebagainya. Okey, ini contoh saja
Okey, contoh. Jadi pernah ke indah, tapi artinya bila kita ni sudah ada terdorong rasa hati kita ni untuk menegah diri kita ni membuat benda yang indah baik ataupun mendekatkan diri kita ni kepada maksiat, atau tandanya Allah sudah guide kita ni. Okey, Allah bantu kita ni sudah sebenarnya, jangan terjerumus untuk kepada maksiat itu sebenarnya. Okey. Jadi poin yang terakhir untuk malam ni adalah macam mana untuk kita ni kan jaga ataupun memberikan menjaga kualiti solat kita ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam mana untuk menjaga solat kita ni? Pertama sekali, suka atau tidak suka, kita ni mesti tuntut ilmu. Okey, tuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang yang berakal, wajib bagi setiap yang bergelar muslim-muslimat, wajib bagi orang yang tahu, yang mukallaf, yang mampu membezakan, yang mumayyiz ataupun yang mukallaf, yang tahu dan sebagainya. Saya bagi poin pertama tu tuntut ilmu. Ada beza orang yang berilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Kalau orang yang berilmu, okey, dia akan membuat sesuatu perkara tu berdasarkan ilmunya. Contohnya macam mana lah? Contohnya bila ia tahu, okey, cara untuk menghadirkan khusyuk adalah macam mana caranya. Jadi ia akan buat. Sebab apa? Ia ada ilmu. Berbanding dengan orang yang hanya solat sahaja, tanpa tahu khusyuk ni apa, dia tahu yang penting aku solat katanya. Yang penting aku solat. Jadi dapat dilihat orang yang ada ilmu. Abu Hasan mengatakan, ini saya minta maaf saya lupa memasukkan referensinya juga. Abu Hasan mengatakan terdapat dua jenis ilmu, iaitu ilmu dengan lidah dan ilmu dengan hati. Ilmu dengan lidah dan ilmu dengan hati. Macam mana ilmu dengan hati? Ilmu yang berat, yang mampu menyentuh hati dan mendatangkan ketenangan, rasa takut dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Okay? Sebab itu prinsip dalam menuntut ilmu, ada orang ataupun ulama dulu, kalau makin dia belajar, sebab tu diorang sanggup mengorbankan harta benda bis diorang, berhijrah, dari Mekah ke Madinah ataupun ke mana-mana negeri di Arab dulu tu, meninggalkan keluarga apa untuk dapatkan ilmu sebenarnya. Sebab apa? Indah puas hati, rasa indah puas dengan ilmu yang diperolehi itu. Rasa indah cukup. Rasa indah cukup sebenarnya. Jadi supaya apa? Makin kita ni rasa kita ni ada ilmu, makin kita ni tunduk. Makin kita ni rasa, ya Allah, aku ada amanah, aku dah dapat ilmu ni, aku mesti amalkan dan aku mesti sampaikan. Mudah-mudahan yang menjadi sedekah jariah kita ni, insya-Allah. Okey. Jadi rasa takut, rasa tunduk kepada Allah Taala. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Sebab tu pada sesi malam ni saya bukan mengajar teori, tapi saya bantu termasuk diri saya sendiri yang pernah ada masalah ni sebelum saya tahu ada cara jalan penyelesaian untuk semua ni sebenarnya. Sebab masalah yang Allah turunkan di muka bumi ni sentiasa Allah iringi dengan jalan penyelesaiannya. Cuma Allah mahu kita ni tu ada ikhtiar, ada usaha. Ada ikhtiar dan usaha untuk mencari jalan penyelesaiannya. Itu sebenarnya. Okey, itu sebenarnya. Kemudian ilmu dengan lidah, iaitu ilmu yang tidak mempengaruhi hati. Artinya ia bercakap-cakap, contoh macam diri saya sendiri. Contoh saja ni. Okey, saya cakap-cakap tapi ilmu tu langsung dah terkesan dalam hati. Tahu cakap saja. Samalah juga. Contohnya bis kita menerima ilmu ni. Kemudian kita sampaikan saja orang. Tapi langsung indah berbekas di hati. Kan mengamalkan pun payah dan sebagainya. Okey, jadi sebab tu tak ada dua jenis ilmu. Ilmu dengan lidah, ilmu dengan hati. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi malam ini, termasuk diri saya sendiri yang menyampaikan, adalah ilmu yang mampu untuk menyentuh hati. Okay, mampu untuk menyentuh hati, mampu untuk mendatangkan ketenangan, rasa takut dan makin tunduk kepada Allah Ta'ala yang maha besar. Masya Allah. Okay. Jadi perkara pertama yang kita ni perbaiki kualiti salat kita ni, tuntut ilmu. Okay, tuntutlah ilmu. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri kita ni daripada perkara-perkara yang mengganggu solat kita ni sebenarnya. Ini contohnya sebab saya dapat daripada buku juga. Menahan air kencing. Kadang-kadang ada orang, aku nak mau batal wuduku. Contohnya ia solat zuhur, berwudu untuk solat zuhur. Kemudian sebenarnya ia banyak minum air. Lepas satu ia tahan air kamihan ni. Akan berkamih sampai supaya ia dah batal wudu, malas pergi balik berudu dan sebagainya. Okey. Solat dalam keadaan cuaca yang sangat panas ataupun melihat sesuatu yang melalaikan. Sebab tu bila kita ni solat, ada yang disebut namanya mihrab. Okey, mihrab. Saya tutup duluan ya. Okey. Setiap seorang daripada kita ni mesti ada mihrab sendiri. Ada mihrab sendiri.
dalam rumah kita ni. Kenapa? Contoh, mihrab ni adalah tempat kita ni solat. Okey, tempat untuk kita ni solat. Macam contohnya saya berada di ruang tamu, ada satu spesifik tempat, saya tidak akan bawa handphone, saya tidak akan bawa buku-bukuan, kecuali Al-Quran, tekung dengan sejadah saya tempat tu. Okey, atau maksud mihrab. Artinya setiap seorang di antara kita ni, okey, yang dah hadir pada malam ni mesti menyediakan satu tempat khusus untuk solat. Okey, yang mana di depan itu kalau boleh dinding. Okey, dinding atau tabir. Jangan kalau boleh yang menarik perhatian kita ni, yang membuatkan kita ni tu semakin jauh daripada solat. Contohnya, kenapa tabir kuiri kita ni? Macam tu. Okey. Kenapa terehal di bawah ni dan sebagainya. Jadi kalau boleh, jauhi perkara-perkara yang membuatkan kita ni tu lalai. Yang membuatkan kita ni tu berfikir dunia semasa kita ni sedang solat. Jauhi. Sebab tu itulah yang namanya mihrab. Di sanalah tempat kita ni solat, kita ni berjanji diri kita ni akan bawa handphone di atas sejadah tu. Okey, supaya apa sebenarnya? Atau supaya kita ni tu mampu untuk menghadirkan rasa khusyuk dalam solat. Sebab tu ada mihrab sebenarnya. Okay, ada mihrab sendiri. Mihrab bukan semestinya di masjid saja. Di rumah kita ni buat mihrab. Mihrab itu tempat yang memang untuk itu saja tempat beribadah. Okey, itu saja tempat beribadah. Ikut kapasitas keluasan rumah bis kita. Jangan kita paksakan. Okey, aku mesti melon sebab aku akan tambah satu sudut ruang rumah supaya aku dapat sembahyang dan sebagainya. Indah perlu. Okey, indah perlu. Cukup yang ada masa ni dengan bis kita saja. Kadang-kadang orang ni, kefahaman orang bila memahami benda macam ni, artinya aku mesti tambah rumah lah. Artinya aku mesti ada buat ruang baru lah dan sebagainya. Indah yang ada. Okey, tapi pastikan kita mesti janji diri kita tidak akan bawa urusan dunia di atas sejadah ataupun tempat kita solat itu. Itu saja. Kecuali kita mengaji di sana juga kita solat. Itu saja. Okey, alhamdulillah. Kemudian dan insya-Allah poin saya yang terakhir. Okey, insya-Allah mengerjakan solat seakan hendak meninggal dunia. Okey, ini daripada hadis. Saya dah sampaikan tadi. Okey, mengerjakan solat kita ini meninggal dunia. Jika engkau telah berdiri untuk mengerjakan solat, maka kerjakanlah sebagaimana orang yang hendak berbicara dengan perkataan yang nantinya engkau perlu meminta maaf. Himpunkanlah keputusasaan terhadap apa di tangan manusia. Okey, apa yang ada di tangan manusia. Jadi bila kita ni solat, anggap itu solat yang paling terakhir. Sebab tu kalau orang yang kena hukum bunuh, ia akan benar-benar beribadah. Sebab ia tahu bila ia akan meninggal. Ia tahu bila ia akan kena gantung. Okey, so, contohnya kalau orang kena hukum sebat lah. Anda tahu kan, kalau saya dah pernah mendengar kalau sekiranya kena sebat atau pernah sampai meninggal. Tapi contohnya ia tahu ia akan ada dapat hukuman. Okey, jadi ia akan solat benar-benar, ya Allah, mudah-mudahan dah sakit ni, ya Allah. Memang ia mengakui berdosa, membuat jenayah dan sebagainya. Tapi ia tetap tahu Allah tu Maha Pengampun dan ia solat benar-benar mampu untuk menangis lagi. Tapi kita ni kenapa solat itu payahkan menangis? Sebab kita ni dah rasa kita ni tu kan meninggal. Padahal banyak berita keluarga tani boleh dengar masa ni. Tani baca book, tani baca di WhatsApp kena sen-sen berita keluarga Awang Ani, Dayang Ani telah kembali ke rahmatullah dan sebagainya. Okey, ataupun belum mampu untuk memberikan kita ni kesenangan untuk mengerjakan sampai kena solatkan. Na'udzubillahi min zalik. Okey, kematian itu pasti. Okey, memang perkara ajal memang sebenarnya. Tapi macam mana kita ni membuat persiapan bekalan kita ni supaya pengakhiran ni adalah yang baik. Nul khatimah. Okey, nul khatimah. Sebab tu kita ni mestilah menuntut ilmu, cari cara macam mana untuk kita dapat ilmu lagi supaya kita mampu untuk menguasai solat kita, dapat mengerjakan solat dengan solat yang berkualiti. Solat yang berkualiti. So, kalau boleh kita masa kita solat tu kita ni kalau boleh menangis, rasa takut benar-benar, rasa ya Allah ngerinya, ya Allah aku takut azabmu, ya Allah, berdoa benar-benar. Dan ramai orang rasa kalau setiap kali kan solat itu sebenarnya mesti berdoa. Aku malas. Ini juga salah cara kita ni berkomunikasi kepada Allah Ta'ala adalah dengan solat. Dan di dalam solat itu sendiri sebenarnya ada doa. Okey, ada doa yang namanya doa. Contohnya surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, iyyaka nasta'in. Kita ni minta kepada Allah. Kita ni menyembah Allah Ta'ala dan kita ni minta pertolongan. Jadi macam mana pertolongan yang diberitahu oleh Allah Ta'ala? Wasta'inu bis sabri was salah.
mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan jalan sabar dan salat. Jadi tetap berbalik kepada salat sendiri lagi sebenarnya. Jadi sebab tu tak kita ni mestilah menjaga kualiti solat kita ni. Jaga solat kita ni, masuk waktu saja solat. Okey, kecuali macam masa ni. Macam tadi kan saya tahu masuk sudah waktu Aisyah. Okey, tapi sebab kita ni berada dalam majlis ilmu dan majlis ilmu tu tidak mengganggu masa solat. Di untuk ilmu ni jangan lalaikan, terus solat. Saya nampak ada yang pakai telkong, okey, ada yang bersiap sedia sudah. Jadi lepas habis ni kalau anda batal wudu, boleh terus solat Aisyah. Okey, dan jangan lupa solat sunat witir insya-Allah. Okey, jadi kerjakanlah solat seakan-akan kita ni hendak meninggal dunia. Ini yang paling mesti kita ni pegang. Anggap itu solat paling terakhir. Contohnya kalau kita ni kan lalaikan. Saya ingat ada story daripada Tuan Husaini. Kadang-kadang katanya banyak solat, lekas tak kita ni solat, katanya barat karang jenazah, lekas tak kita ni solat, takut apa-apa. Kalau kita ni lambatkan solat, contohlah ajal kita ni masa dalam solat. Tapi disebabkan kita ni melambatkan solat itu, jadi kita ni ajal saat kita ni sibuk dengan urusan dunia. Okey, saat kita ni sibuk dengan urusan dunia. Itu yang kita ni tidak mau sebenarnya. Jadi sayang, sangat-sangat disayangkan sebenarnya. Jadi kerjakanlah solat. Ini poin saya yang terakhir, paling terakhir, seperti kita ni kan meninggal dunia. Macam kita ni tahu, kita ni kan meninggal dunia ni. Kita ni tahu, lepas kau habis solat ni, memang aku kan kena jemput ni. Ajalku sudah datang. Jadi anggap itu solat yang paling terpernah kita sebenarnya kepada Allah Ta'ala insya-Allah. Okey, wallahu a'lam bissawab. Okey, masya-Allah. Okey, jadi Ani sebenarnya ada sesi bergambar. Boleh saya minta ihsan kepada bis kita semua untuk membuka kamera supaya bergambar, sebab selepas ini insya-Allah ada poin sedikit yang story sedikit yang saya akan cerita kepada bis kita berkaitan Al-Quran, daripada Al-Quran sebelum kita tutup sesi kita ni insya-Allah. Okey. Buka kamera, jangan malu-malu. Masya-Allah. Alhamdulillah. Minta maaf background saya ni kurang. Okey, tapi terima kasih. Buka kamera. Masya-Allah. Ini orang yang direzekikan oleh Allah Ta'ala untuk datang ke majlis ilmu malam ni. Masya-Allah. Jazakumullah khairan katsir. Oh, ada yang dalam kereta. Masya-Allah. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Okey. Dah apa-apa. Yang dapat alhamdulillah. Yang dah dapat. Okey. Zima ready? Okey, pertama sekali ada dua kan Anwar, sekali kita ni senyum. Okey, pertama sekali kita ni senyum, lepas tu kita ni bagi thumbs up insya-Allah. Pose yang pertama, okey, pose yang pertama senyum dulu. Berikan senyuman kita yang paling indah. Anggap kita ni niatkan kita ni senyuman tu adalah untuk bersedekah kepada orang yang ada dalam majlis ilmu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Zima ready? Senyum. Senyum. 1 2 3 Zima. Okey Zima. Sampai terkerem pipi kita. Okey, masya-Allah. Okey, bagi thumbs up. Senyum dengan bagi thumbs up. Masya-Allah, berkumpul di majlis ilmu ni, masya-Allah. Okey, Zima ready Zima? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masya-Allah, jazakumullah khairan. Buka laptop. Oh, masya-Allah. Okey, itu maksud. Okey, ada dua orang. Betul lah? Husband and wife. Rupanya husband ni pun ada kamera sendiri lagi. Masya Allah. Okey, terima kasih sebab bis kita join. Saya akan share satu story yang berkaitan tentang salat Ani sendiri. Okey, salat Ani sendiri ya. Dia bukan cerita yang dibuat-buat, tapi cerita yang diceritakan sendiri oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Okey, di dalam Al-Quran. Ceritanya macam mana Allah memakbulkan doa seorang hamba padahal ia masih dalam salatnya. Kenal Nabi Zakaria, saya percaya ada yang tahu storynya. Okey, tahu storynya. Ini salah satu story ya sebelum kita ni akhiri sesi kita ni. Nabi Zakaria ni kalau kita seorang isteri yang salehah dan mendambakan kehadiran zuriat dalam rumah tangga. Okey. Intus berdoa. Okey, dia putus berdoa, katanya apanya, ya Allahnya rambutku ni putih sudah. Okey, memutih sudah rambut ni. Satunya badan ini lamah sudah, tua sudah, tapi aku tidak pernah putus asa dan aku yakin akan mengabulkan doa-doa. Okey, maka kurniakanlah daku zuriat, keturunan yang baik dari sisimu, kata Allah, kata Nabi Zakaria. Masa tu dia berdoa dalam situasi masih dalam solat. Okey,
Semua Nabi memang ada solat. Cuma solat yang paling sempurna adalah solat Nabi Muhammad dan umat seterusnya. Kita ni inilah Alhamdulillah. Jadi Nabi-Nabi zaman dulu memang solat. Cuma solat diorang lebih sempurna solat kita ni berbanding solat-solat Nabi zaman dulu. Jadi solat, okay, solat Nabi Zakaria, dan Allah mau terus memakbulkan doa Nabi Zakaria waktu Nabi Zakaria masih lagi dalam solatnya. Okay, terus Allah makbulkan. Apa katanya? Apa kata Allah Ta'ala? Aku kurniakan kepadamu, ya, aku perkenankan doamu dan aku kurniakan kepadamu zuriat keturunan. Dan Allah sendiri yang berikan namanya. Siapa namanya? Yahya. Okay, Yahya. Kita boleh rujuk surah Ali Imran ayat 38 dan ayat. Okey, jadi bayangkan cara ia mengadu. Okey, cara anda angkat tangan, bukan mengangkat tangan, bukan dengan situasi kita ni duduk macam mana ni, tapi dalam solatnya ia berdoa. Dalam solatnya ia berdoa, ya Allah, aku ni lemah sudah, tua sudah, rambut putih sudah habis, sudah putih rambut ni, tapi aku dah pernah berputus asa daripada rahmat-Mu, dan aku yakin Kau akan makbulkan doaku. Dan Allah makbulkan on the spot terus masa yang masih dalam solat. Okey, dalam solat. Jadi kita ni di sini, kita ni solat itu sebenarnya kita ni sedang berdoa kepada Allah Ta'ala. Minta Allah makbulkan. Kalau kan mau dimudahkan segala urusan bis kita, urusan saya sendiri, solat. Okey, solat saja. Dan bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah belum makbulkan masa ni, tapi Allah sebenarnya bagi kita ni rezeki yang tadi tidak sangka-sangka. Contohnya, ini contoh. Kita ni mau kereta, contoh kan, ya Allah mau beli kereta, kenapa belum dapat? Tapi Allah bagi rezeki dengan kereta yang ada masa ni indah mendatangkan masalah, contoh. Okey, kemana saja kita ni kan mau jalan, dimudahkan saja oleh Allah Ta'ala, dilapangkan saja oleh Allah Ta'ala. Jadi cara kita ni mesti faham, pakai mata kita ni sendiri, pakai hati kita ni sendiri, macam mana, apakah maksud ujian yang Allah berikan kepada kita ni sebenarnya. Itulah sebenarnya sebab tu pentingnya kita hadir majlis ilmu, supaya apa? Makin kita ni rasa takut, makin kita ni rasa kagum dengan kebesaran Allah Ta'ala. Makin kita ni rasa ya Allah, syukurnya Allah. Sebab apa? Hadir majlis ilmu, lepas satu diberikan pencerahan, bukan di sini saja, tempat lain pun kita boleh terima majlis ilmu sebenarnya. Okey. Tapi diberikan pencerahan, kemudian dengan ilmu ni aku semakin tunduk. Dengan ilmu ni aku semakin rasa, ya Allah, aku benar-benar kan mau menjadi hamba yang paling berkualiti, hamba yang paling benar-benar takut dan tunduk pada Allah Ta'ala. Itu yang kita ni harapkan, itu yang kita ni mau sebenarnya. Okay, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sesi kita ni pada hari ini bermanfaat untuk semua orang. Nama yang kalau saya akan sabut, tapi jazakumullah, ilmu ni sebagai turning point dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita ni semua, untuk kita ni beramal. Ilmu yang kita ni pelajari, kemudian kita ni mampu menjadi orang-orang yang khusyuk dalam solat. Amin ya Allah, amin ya mujib. Okay, InsyaAllah, itu doa kita ni sebenarnya. Okay, macam kepada anak kita ni, saya beritahu bis kita semua, saya percaya semua orang, kalau buku Yasin kan, kalau kita ni buku Yasin, okay, ada kan tu 3 amalan yang tidak terputus, walaupun ia sudah meninggal dunia. Tiga perkara tu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Saya percaya di sini ni ada yang berstatus ibu, ada yang berstatus bapa. Okay, jadi ilmu yang kita pelajari ni, didiklah, ajarlah kepada anak bis kita. Kita ni sudah ada, anilah yang akan penyampai, anilah yang akan penerang kubur kita ni, menjadi amal kita ni semua insya-Allah. Okey, jadi ajarkan kepada anak-anak bis kita, zuriat keturunan kita ni semua insya-Allah, anak yang soleh. Kemudian yang kedua apa? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah. Jadi ilmu yang bermanfaat ni, saya percaya daripada pukul 7 sharp saya start tadi sampailah saat ni, saya tahu ada poin-poin yang kita catat, ada ilmu yang menjentik hati bis kita sebenarnya. Jadi jangan belajar untuk seorang diri, tapi kongsikan kepada lebih ramai orang lagi. Kongsikan, jangan malu, jangan rasa ya Allah, alim je ni, rasa alim je, indah. Jangan fikirkan pandangan manusia. Fikirkan apa yang Allah fikirkan sebenarnya. Fikirkan apa yang Allah berikan. Bila kita ni mampu untuk mengubah orang, hanya sekadar kita ni tu berkongsi ilmu sahaja sebenarnya. InsyaAllah.
Okey, jadi Masya Allah saya nampak ada yang wahai Tuhan yang penyebab kepada semua penyebab. Wahai Tuhan yang buka pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang mengabulkan segala doa, wahai Tuhan yang menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Okey, siap rasanya kalau berkumpul dalam majlis ilmu ni sebab apa? Mereka rahmat bersama kita ni. Satu. Yang kedua, kita ni akan cakap benda-benda yang dah baik. Yang kita ni cakap semuanya menjuruskan kita ni mengingat, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kenapa kita ni untuk berada dalam majlis ilmu sebenarnya. Selain untuk kita ni tingkatkan diri kita ni sendiri, perbaiki diri kita ni, tapi sebenarnya ia merupakan salah satu rezeki daripada Allah Ta'ala. Nikmat terbesar daripada Allah Ta'ala sebenarnya. Kenapa Allah kumpulkan kita ni? Walaupun bukan secara offline, secara online saja, tapi namanya berkumpul dalam majlis ilmu dalam beratribu manusia yang ada di muka bumi ini, berjuta, berbilion, milion, trilion, tapi kita ni yang beberapa kumpulkan. Masya-Allah. Kita barakallah. Insya-Allah. Okey, jadi terima kasih sebab berkongsi ataupun melapangkan sedikit masa bis kita. Okey, melapangkan insya-Allah masa yang kita duduk kita setiap apa tu Allah berikan ganjaran yang berlipat kali ganda. Okey, Allah bagikan ganjaran yang berlipat kali ganda. Jadi jangan merasa apa kan aku belajar hari ini. Barangkali masa ni kita ni rasa Indah mampu untuk blend. Indah mampu untuk apa dipelajari ini macam mana? Tapi ambil satu poin yang untuk kita akan terus amalkan. Tapi konsisten. Ingat, Allah menyukai amalan yang sedikit tapi konsisten. Konsisten tu apa? Istiqamah. Ramai orang tanya, Ustazah macam mana kalau istiqamah? Yalah, erti istiqamah tu artinya konsisten, berterusan. Okey, wallahu a'lam bisawab. Jadi terima kasih daripada saya mewakili Al-Muyassar Group sendiri iaitu Ustazah Qamaria yang menyampaikan sisi malam ini dan saya doakan mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita ni yang berada dalam majlis ilmu ni. Allah jadikan dan Allah pandang dan angkat derajat kita ni semua dan mengumpulkan kita ni semua masuk ke syurga Firdaus Allah Ta'ala tanpa hisab insya-Allah. Amin ya Allah. Amin ya mujib. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih kepada semua yang join dan spotting tadi ada sisi bergambar masya-Allah. Terima kasih. Okey, jadi sikit Zimah ada Zimah Kanano. InsyaAllah kalau ada apa-apa akan ditutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Zimah ada? Nada? Okey, kalau sesiapa ada, saya bagikan ada soalan. Saya bagikan, saya bukakan ruang untuk bertanya. Kalau sesiapa yang akan bertanya, boleh tanya. InsyaAllah mana yang dapat saya jawab, saya akan jawab. Yang tidak dapat saya jawab, saya minta masa ataupun tempoh untuk mencari rujukan. Poin yang saya dapat, jangan menahan kencing, hilang khusyuk jadinya. Betul. Okay, ataupun boleh jadi poin sebenarnya. Okay, kalau kita ni menahan air kamih, kita ni jadi indah khusyuk. Sebab apa kita ni tu merasai kesakitan membawai air kamih dan sebagainya. Dan sebenarnya indah bisa ya menahan air kamih ni sebenarnya. Okay, dari segi kesihatan memang indah bisa. Tapi terima kasih. Okay, terima kasih yang Mbak Anu. Jadi ada soalan, kalau ada soalan kita boleh, saya dah pasti kita boleh unmute kenda diri bis kita ataupun kalau anda dapat, bis kita boleh tulis di ruang komen. Saya bagi masa 1 minit sebelum kita ni tutup sesi kita ni, Masya Allah. Kalau anda ada, insyaAllah saya tutup. Okay, apa poin yang bis kita dapat ataupun apa soalan yang jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau bis kita ada keraguan dalam solat, kalau bis kita ada kan mau pencerahan lagi berkaitan tentang solat dan sebagainya, bis kita boleh tanya. Jangan malu-malu. Kalau malu di sini, boleh teks nombor admin kami. Okay, Zima, boleh Zima dropkan nombor telefon Zima? Kalau sekiranya ada soalan yang berkaitan tentang solat. Okay, berkaitan tentang solat insyaAllah. Zimah akan bantu untuk type di ruang komen nombor telefon yang untuk kita rujuk kalau sekiranya bis kita ada keraguan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan, bolehkah Tani baca Al-Fatihah awal sebelum imam mula baca, terutama sekali dalam waktu maghrib, Aisyah dan subuh? Okey. Untuk menjawab persoalan ini, kita ni mesti faham kita ni solat apa? Solat fardu, okey? Itu poin pertama. Kedua, kita ni solat sendiri atau berjemaah? Sebab ni tadi yang beritahu pasal imam. Artinya kita ni clear, kita ni tu sembahyang berjemaah. Okay? Kita ni mesti tidak boleh mendahului imam. Artinya kalau imam baca Al-Fatihah, kita ni mesti diam dan dengar. Okay? Diam dan dengar. Jadi jangan mendahului imam. Contohnya, takbir, Allahu Akbar, contoh. Okay, kemudian terus baca surah Al-Fatihah. Sedangkan imam belum lagi. Masa tu imam contohnya baca doa iftitah masih dan sebagainya. Jadi jangan sekali-kali mendahului imam. Sebab apa? Kita ni berimam.
Kita ni berimam. Kinya yang mesti kita faham adalah bila kita ni berimam, artinya imam sudah menanggung dosa-dosa makmum. Bukan maksudnya menanggung dosa-dosa apa. Kalau kita dah habis bacaan ke, contohnya Al-Fatihah sampai ayat 4 saja. Satu dah pandai habis tu surah Al-Fatihah tu. Jangan susah hati sebab itu imam sudah menanggung, imam yang sudah menanggung semuanya. Jadi kalau yang penting kinya jangan mendahului imam dalam apa-apa jua bacaan, dalam apa. Sebab tu imam biasanya kalau ia imam, ia akan pakai mikrofon. Okey, ia akan pakai mikrofon. Realize ke tak? Kalau di masjid kan, supaya mendengar apa bacaan ni. Okey, apa bacaan imam masa ni insya-Allah. Mudah-mudahan dapat menjawab persoalan salah seorang daripada Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masuk waktu maghrib 6.18 dan waktu daerah Belaid ditambah 3 minit 6.21. Bolehkah kita solat pada 6.18? Okey, masya-Allah. Untuk menjawab persoalan ni, terima kasih yang bertanya. Kita ni mesti ikut daerah kita ni. Okey, mesti ikut daerah. Contohnya di bandar Brunei Muara 6.18. Daerah Belaid 6.21. Okey, ia ada peredaran sebenarnya. Azan indah pernah stop di muka bumi ni. Okey, contohnya di Brunei Muara, Semateng lepas satu Tutong, lepas satu di daerah Belaid, satu Miri dan sebagainya. Okey. Kalau kita ni azan ditambah 3 minit, kita ni tidak boleh solat pada 6.18 minit. Sebab waktu kita ni berada di daerah Belaid, azan belum masuk waktu lagi. Okey, waktu solat tu belum masuk lagi. Dan belum ada seruan azan di Masya Allah saya nampak kucing. Okey, belum ada seruan azan lagi kedengaran di daerah Belaid. Jadi tidak boleh solat pada 6.18. Kalau solat ia bukan dikategorikan ataupun bukan dikira sembahyang. Contohnya sinilah sebab apa ia mengikut waktu yang bukan kawasannya. Bukan kawasannya. Jadi kalau solat mesti waktu kita ni berada. Hatta kita ni berada dalam hutan pebaik pun mesti kita ni tahu tu. Sebab tu saya cakap tadi sangat teliti. Okey, kenapa kita ni difardukan solat 5 waktu ni? Kenapa subuh tu waktunya macam fajar? Kenapa zuhur tu waktunya tengah hari? Sanangkan kenal waktu matahari terpacak sudah di atas sebagainya. Sebenarnya untuk kita ni tahu waktu solat sudah masuk. Itu sebenarnya. Okey, insya-Allah. Terima kasih yang bertanya. Ada 2 orang yang bertanya. Misalnya masya-Allah, jazakumullah khairan katsiran insya-Allah. Okey. Jadi ada yang bertanya insya-Allah. Saya mohon maaf, insya-Allah ini soalan yang terakhir. Sebelum saya menutup. Jadi kalau ada soalan lagi jangan malu-malu bertanya, boleh WhatsApp admin Azima 8235551 insya-Allah. Soalannya, sekiranya seseorang itu menagur, ternampak aurat tani time solat, tapi tani sudah siap solat. Sahkah solat atau perlu diulangi lagi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab soalan ini, okey, terima kasih yang bertanya. Biasanya khusus untuk perempuan. Kalau pakai kain kan kadang-kadang dah pakai stokin, okey, dah pakai stokin. Contohnya habis sudah sembahyang, okey, habis sudah sembahyang. Lepas satu ada orang tagur, tadi aku nampak kakimu. Pertanyaannya orang diri sendiri ataupun orang yang bertanya. Kita yakin atau tidak kaki kita nampak? Kita yakin atau tidak aurat kita nampak? Sebab bila kita yakin, tidak perlu lagi diulangi tak tu. Okey, tidak perlu lagi diulangi solat-solat yang contohnya kita sudah solat zuhur, lepas tu ada orang tagur, kakinya bukan time solat tapi lepas solat dia tagur. Tadi aku nampak kakimu. Tapi hati kita ni cakap, aku yakin aku cover sudah kakiku. Aku yakin aku nampak auratku tadi. Jadi tidak perlu diulangi. Satu, berbalik kepada diri kita ni sendiri. Kita ni yakin atau tidak? Sebab kalau menghukumkan dalam bidang fikih, okey, dalam bidang fikih, ia melihat kepada keyakinan dan keraguan kita ni. Kalau kita ni yakin kita ni tidak nampak aurat, walaupun orang lain yang tagur kita ni nampak aurat, jadi tidak perlu diulangi solat. Sebab kita ni sendiri yang yakin. Tapi contohnya kalau kita ni, aku macam rasa ragu-ragu tadi tu. Jadi kalau sudah timbul rasa keraguan kita ni tu lebih tinggi daripada keyakinan kita ni, maka sangat dianjurkan untuk kita ni solat dari mula. Okey? Jadi macam tu cara kita ni untuk memahami kalau dalam bidang fikih ni sebenarnya. Tapi macam saya cakap, memahami ya mesti berguru. Okey, mesti berguru. Tidak boleh faham secara sendiri. Sebab tu saya cakap tadi kan, untuk menjawab persoalan, berbalik kepada diri sendiri. Kita yakin atau tidak? Kalau kita yakin, iya kan? Tapi aku rasa, tadi aku tidak pernah rasa macam nampak aurat aku. Kita sudah yakin kan? Jadi tidak payah ulang.
Nah, tapi kalau kita rasa, oh aku rasa macam kibar-kibar bang tadi, macam indah selesa bah, aku rasa macam ada angin pelang jua, aku gini pakai stokin kan apa, ulang balik. Sebab apa? Kita punya keraguan lebih tinggi berbanding kita punya level keyakinan. Masya Allah. Okay, insya Allah. Jadi terima kasih. Masya Allah. Okay, terima kasih yang bertanya soalan. Jazakumullah khairan kathiran insya Allah. Okay, dan insya Allah saya rasa sampai sini saja sesi kita ni. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan kita ni jangan lupa sujud syukur kepada Allah Ta'ala sebab Allah yang menggerakkan kita ni untuk berkumpul majlis ilmu pada hari ini. Kemudian Allah yang berikan kita ni kelapangan masa. Saya tahu ramai yang register tapi tahu-tahu sibuk kerja dan sebagainya. Bahkan saya sangat kagum ada yang sampai dalam kereta tadi masih lagi mampu untuk on Zoom itu sebenarnya. Okay? Jadi ingat kalau kita sudah kuat hati untuk memperbaiki diri base kita dengan menghadiri majlis ilmu, insya-Allah Allah akan dorongkan kita ni ataupun bantu kita ni, apa saja urusan kita ni akan dimudahkan, khususnya solat atau sebenarnya insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Jadi sekian daripada saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya penyampaian malam ini kurang molek, terlampau laju kah, terlampau perlahan kah, ataupun ada bahasa yang berkulut-kulut. Jadi saya mohon maaf. Semua kesilapan itu datang ataupun kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Mana yang kita terjentik hati bis kita dengan ilmu yang saya sampaikan, itu semua gerak hati daripada Allah Ta'ala sebenarnya. Dan Allah lah yang memberikan hidayah. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan sekali lagi majlis ilmu kita ni pada hari ini sebagai turning point, untuk kita ni memperbaiki kualiti solat kita ni insya-Allah. Okey, sekian daripada saya. Saya tutup sesi kita ni mengangkatkan tangan untuk kita ni baca tasbih kafarah majlis dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu walihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan amin ya rahman amin ya rahim. Boleh geng sedikit Terima kasih. Sekian saya tutup sesi kita ni pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada rezeki dan Allah berikan kelapangan masa, kita ni jumpa lagi insya-Allah untuk sesi majlis ilmu seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ani qasad. Fardha ta'arud, zuhri ta'yin. Jadi dalam kita ni melafazkan lafaz niat sembahyang, tiga ni mesti ada. Kalau kurang contoh usolli zuhri. Tapi kita tahu ada kaya sunat zuhur ataupun fardu zuhur. Okey, kalau fardu zuhri. Tapi qasadnya ada, tidak sah. Ingat kalau kita meninggalkan salah satu daripada tiga ni, solat tidak sah dan tidak diterima. Kita solat, kita sampai pada ayat kelima, kita stop. Kalau sembahyang seorang lah, kalau sembahyang imam memang kita dapat kita have to follow imam sebab kita menjadi makmum. Ini yang biasa saya buat, yang memang saya amalkan sampai masa ni. Alhamdulillah. Apa yang saya buat? Okay, kalau sekiranya dalam perbuatan bodoh tu, habis kita ni bodoh, ada orang pengennya dilapnya yang bodoh tu. Kenapa? Di anunya, di tapisnya cuma tu. Rasanya macam basah tu kan dikeringinya cuma tu. Ataupun perbuatan-perbuatan yang makruh. Sebelum ni kita ni tahu apa yang lurus dan apa yang salah. It's good that macam ada orang menilai kita ni tu macam perbuatan kita ni setiap hari. Ni orang macam it's a norm for kita ni, tapi macam kalau orang melihat menagur lagi better lah in a way that we can improvise and sebenarnya rupanya sebelum ada macam dah cukup sebenarnya. From the consultation ni this one-to-one ni lah macam dari segi teguran itu macam memang
macam nyorang in the like some teguran could be demotivating. Ani this kind of teguran ni it's really macam membina lah. Artinya ani qasad. Fardha ta'arud, zuhri ta'yin. Jadi dalam kita ni melafazkan lafaz niat sembahyang, tiga ni mesti ada. Kalau kurang contoh usolli zuhri, tapi kita tahu ada kaya sunat zuhur ataupun fardu zuhur. Contoh. Okey, kalau tadi tinggalkan fardu zuhri, tapi qasadnya ada, tidak sah. Ingat kalau kita meninggalkan salah satu daripada tiga ni, solat tidak sah dan tidak diterima. Kita solat, kita sampai pada ayat kelima, kita stop. Kalau sembahyang seorang lah, kalau sembahyang imam memang kita tidak dapat anilah, kita have to follow imam sebab kita menjadi makmum. Ini yang biasa saya buat, yang memang saya amalkan sampai masa ni. Alhamdulillah. Apa yang saya buat? Azan mau. Okey, kalau sekiranya dalam perbuatan bodoh tu, habis kita ni bodoh, ada orang pengennya dilapnya aing bodoh tu. Kan tahu di di tapisnya cuma tu. Rasanya macam basah tu kan dikeringinya cuma tu. Ataupun perbuatan yang makruh. Sebelum ni kita ni tahu apa yang lurus dan apa yang salah. It's good that macam ada orang menilai kita ni tu macam perbuatan kita ni setiap hari. Nyorang macam it's a norm for kita ni, tapi macam kalau orang melihat menagur lagi better lah in a way that we can improvise and sebenarnya rupanya sebelum ada macam ida cukup from the consultation ni this one to one ni lah macam dari segi teguran itu macam memang macam nyorang in the like some teguran could be demotivating. Ani this kind of teguran ni it's really macam membina lah.